NFT yang berkaitan dengan collectible. Next, kita akan tengok pada NFT berkaitan dengan gaming dengan metaverse. So sekarang ni, ini antara yang tengah orang kata meletup sekarang ni. Konsep NFT berkaitan dengan gaming is straightforward, gaming. Tapi game ada macam-macam jenis. Saya terus terang, saya tak really go into dia punya games. Tapi basically macam kalau kita tengok Axie Infinity ni game berkaitan dengan haiwan-haiwan. Decentraland ni game dia ala-ala Minecraft sikit kan. Beli hartanah lah, things like that. Smaller portion ni lah game dekat Axie Infinity. Dan Theta ni dia multiple games. Dan ni antara contoh-contoh coin NFT yang masa saya cerita ni tak naik. Slide ni saya buat I think about 2 months ago. Masa ni tak meletup lagi. Sekarang siapa yang beli mana masa saya present slide ni, ada yang pernah join kelas saya sebelum, dah naik 100%. Dan ini ialah satu bahagian daripada kategori gaming atau metaverse coin ni, antara yang orang kata dia naik terlalu pantas dan dia boleh drop terlalu pantas. Jadi kena berhati-hati. Dan jenis coin terlalu banyak. Sekarang dah ada hero, lepas tu dah ada raka, so many kat sini. Tolong, saya tak boleh kata jangan jadikan main portfolio, tapi dekat sini kena sedikit berhati-hati. You boleh go in when you take the profit. Kalau you tengok game tu boleh go, okay fine, boleh keep. Kalau you rasa game tu dah hilang hype, you have to make sure you know when to exit. Itu je nasihat saya lah berkaitan dengan gaming ni. Tapi kat sini you boleh make good profit and you boleh make good loss juga. So, kemudian kita ada game yang berkaitan dengan collectibles. Okay? Apa beza di antara gaming coin dengan collectible coin? Okay? Dalam gaming coin, selalunya dia melibatkan play to earn. Kita main game, kita menang, kita dapat duit. Tapi collectible ni dia lain. Contoh saya bagi contoh kat sini app NFT lah. App NFT ni satu coin dekat Tron, di mana dia beli collectible dalam bentuk gambar-gambar pixel tu, gambar tipangs. Yang mana tipang ni dia akan dijual beli future menggunakan coin app NFT. Buat masa ni app NFT ni masih murah lah. So siapa yang rasa nak beli, okay. Cuma jangan terlalu orang kata agresif. Macam saya cakap, NFT you have to be big careful. Beli secara DCA. Contoh lain macam Egg another coin. Sekarang ni dia dah multiple chain. Egg coin ni dia akan peram jadi itik tu dia ada game. Itik tu boleh buat macam-macam lagi. Macam kita main Digimon card tadi. Dan last kali, selain daripada kita beli coin NFT, kita juga boleh beli NFT tu sendiri, seni dia. Contoh kita tahu di Pentas IO lah, dalam kalangan orang Malaysia ni memang sangat famous dengan Pentas IO sebab dia dekat Binance Smart Chain di mana orang jual seni, dan itu saya rasa kenapa tuan-puan berada kat kelas saya pada hari ni sebab nak tahu macam mana nak berniaga gambar. Pentas IO kita ada beberapa ahli seni yang sangat famous. Contohnya Ultimate dah join Pentas IO, Ujang dah join Pentas IO, dan setiap kali dijual seni di park, orang beli sebab orang tahu seni dia boleh jual untuk harga yang tinggi. Selain daripada Pentas IO, kita ada tipangs.com. Tipangs.com ni di bawah Tron Network, dan mostly dia tipang tu lah, tak ada seni lain. Kemudian kita ada OpenSea.io. So OpenSea.io ni dia ada dua chain yang dia boleh cover, iaitu Ethereum chain dengan Polygon chain. Dan insyaAllah pada hari ini saya akan guide tuan-puan macam mana kita nak meniaga gambar dekat OpenSea.io. So saya nak tanya semua orang, dah ready Dah ready Tak semangat nak jual gambar kan? Nak jadi kaya jual NFT kan? Okay, kita start. Ready dah. Okay, so yang pertama buka kita punya Google Chrome. Pertama sekali kena install MetaMask Google Chrome extension. Tengok saya tulis tu, MetaMask Google Chrome extension. Okay, pilih MetaMask for Google Chrome. Okay, kena pakai Google Chrome tekan add to Chrome. Siapa yang dah pernah ada MetaMask tak ada hal lah, tekan add extension. Okay, settle. Dia akan install MetaMask. Untuk siapa yang tak tahu, MetaMask ni dia di app wallet. Kita dah cerita pasal di app wallet minggu lepas. So bila dah buka, siapa yang tak pernah ada akan tengok sini bersama-sama dengan saya, tekan get started. Okay, you boleh backup atau you boleh create new wallet. So manakah untuk tunjang kelas, kita akan create wallet lah. Kita akan create a wallet. Laju sangat ke? Okay Saya ulang balik, kita create wallet.
Okay, bla 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 bla. I agree. Okay, masukkan password lah. So saya pun masuk password. Ehsan handsome Ehsan handsome. Okay, ni pun sama. Ehsan handsome. Okay, I've agreed. Okay, create. Okay, so kita dah create. Settle. So, bila kita buka kita punya tepi ni, tuan-puan, kita pun cari MetaMask. So, saya akan pin MetaMask ni, senang kita nak guna. Okay. So, MetaMask wallet ni ada kat sini lah. Siapa yang tak pernah tengok MetaMask wallet, sekejap. Saya akan tekan semula. Okay. Dia minta password. Okay. Okay. So, siapa yang tak pernah tengok MetaMask wallet? Okay. Tak apa, saya restart je saya punya Google Chrome. Oh, sorry. Chrome. Okay, so MetaMask wallet kita ada kat atas ni Okay. Okay, tak apalah. Kenapa dia sangat bagi ni? Sekejap, saya tengok. Sebentar Okay, saya ada sedikit masalah teknikal dekat Google Chrome. So, kita try pakai Firefox pula. Okay, tak apalah. Saya abaikan dulu. Lepas tu, tuan-puan pergi kat Polygon. Kejap, tapi kena buka juga. Saya reinstall balik lah Ada technical error pula kat MetaMask ni. MetaMask, Google Chrome. Kita try buat semula. Okay. Kita install balik. Okay, macam tadi, get started. Get started. Okay, I agree. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I agree. Okay. Okay, tak apa, dah settle dah. Okay, so ini adalah rupa MetaMask wallet. Siapa-siapa tak pernah tengok. So kalau kita nak tengok address, kita tekan buy, kita tekan send, kita akan tahu kita boleh hantar kat sesiapa. Kalau kita tekan buy, kita boleh beli. Dan kalau kita tekan dekat kita punya atas ni, kita akan dapat kita punya address Okay, tapi macam saya nak cakap, kalau tuan-puan pakai Ethereum untuk jual NFT, kena bayar fee yang mahal. Kita tak nak bayar fee yang mahal, kita akan tukar network setting kat sini daripada Ethereum pergi kepada Polygon. So kita tekan kat Ethereum ni, kita tekan custom RPC. Saya ulang balik, saya tunjuk. Tekan kat Ethereum, tukar jadi custom RPC. Okay, so dekat sini dia akan minta some details. Tuan-puan pergi kat sini, dekat mana-mana tab, tulis kat sana
Polygon MetaMask setting. Saya ulang, Polygon MetaMask setting. Pergi kat pertama ni, setup MetaMask for Polygon. Okay. Saya akan ambil dia punya link, saya akan letak dalam grup supaya senang tuan-puan nak tengok sambil-sambil nak buat dengan saya. Tak apalah, tak boleh pula. Okey, pergi kat bawah ni, turun, tengok dekat sini Polygon setting. Okey, copy paste je, nama, paste dekat nama, name, macam tu. Kemudian dia punya RPC boleh pilih, ambil je mana-mana, ada banyak RPC. Paste balik dekat kita punya MetaMask tadi. So tadi nama Polygon, RPC boleh paste. Okay. Kemudian pergi kat setting, pergi kat change chain ID 137, copy paste 137. Currency symbol Polygon, boleh copy paste, paste dah ingat dah. And then Block Explorer, polygonscan.com ni. Paste kat sini. Alright. Dok, currency symbol dia bukan matic ke? Dia tak kisah, benda tu ikut kita kan. Nanti kalau kita tulis Polygon, dia keluar Polygon. Kita tulis matic, dia keluar matic. So, tak kisahlah. Tak kisah, tak ada masalah. Alright. Saya tak suka perkataan matic sangat. Tu je. Pasal tekan save Tekan save. Alright. Dia akan tukar network. So kalau kita nak tukar balik nanti kita boleh tukar kat sini je. Ethereum ke, nak tukar BSC ke. Tapi kita make sure kita kat Polygon. Alright, jangan silap kat sini. Siapa-siapa nak top up Polygon boleh. Tapi nak menjaga gambar kat OpenSea tak payah ada Polygon pun tak apa. Kemudian kita pergi kat browser, kat tab kosong. Kita type OpenSea.io. HTTPS OpenSea.io. Okay, so kita mau buka. So inilah tempat kita nak jual gambar. First kali saya nak tuan-puan faham. OpenSea.io ni macam Shopee. Dia macam Shopee dia macam Shopee di mana kita boleh iklan tapi tak semestinya orang akan beli seni kita. Kalau kita ni memang insan yang kurang famous, maka tak ada orang belilah seni kita. Itu dalam bahasa kasar dia lah. So selain daripada kita iklan, selain daripada kita post gambar, kita dah jual kita NFT, kita kena iklan. Okay, faham Alright, so kita nak sambungkan MetaMask kita kepada OpenSea. Kita tekan butang wallet kat atas belah kanan ni. Kita pilih MetaMask. Saya ulang balik, takut tak nampak. Tekan wallet, tekan MetaMask. Dia akan buka kita punya MetaMask. Tekan next. Tekan connect. Kring. Dia akan masuk. Pasal dia nampak lah kita ada duit dalam ni. Kita nak jual NFT sebab nak duit. Fine. Okay. Dok, OpenSea ni ibaratkan macam satu stok kan? Ya, betul. Kalau dalam dunia digital, dalam dunia bukan kripto, dia macam Shutterstock. Tapi bezanya kita tak payah register. Kita pakai kita punya wallet je. Alright. Okay, so kita pun dah connect kita punya wallet. Kita kena tukar kita punya identity. Pergi kat gambar sebelah kanan wallet. Saya ulang, tadi wallet kat sini kita connect. Pergi kat sebelah dia, tekan profile. Tekan kat kita punya gambar ni, tekan profile. Biasanya dia agak lambat lah. Kalau macam ni, kalau katakan dia tak terus link kepada akaun kita, tekan refresh. Satu benda masalah dengan EVM, Ethereum Virtual Machine macam saya cerita, dia lembab. So gunalah Wave dan promote. Okay, tak apa. So sekarang ni, kita punya profile ni macam kita punya Facebook lah. Kita boleh edit sikit. Tekan butang gear kat belah kanan ni. Saya ulang, tekan tadi kat sini, profile, lepas profile, tekan gear kat belah kanan, settings. Okay, tekan settings. Okay, macam saya cakap, EVM memang slow, harap sabar. So, kalau dia suruh sign in, tekan sign in. Dia benda ni semua akan automatik lah, dia buka, tak payah risau. OpenSea ni boleh connect dengan Wave ke? Tak boleh. Tak boleh, alright. Okay, so kat sini kita kena tukar lah. Detail kan, letak username. So, saya nak buat kat sini, katakan Ihsan Handsome kan. So, tolonglah puji saya. Saya handsome, saya okay kan dekat bio. Okay. Lepas tu letak nama email kan. Contohnya testing@gmail.com ni tak semestinya wajib pulang, tapi username kena ada lah. And then nak letak profile picture pun boleh. Kita boleh letaklah gambar Joe Biden kita ni buat profile picture kita. Okay.
Nak buat banner pun boleh. Nak buat banner kan. Kita pun letak gambar Elon Musk kat banner kita. Okay. So lepas dia dah loading. So jangan pelik, dia memang sedikit slow. Sebab saya cakap EVM memang slow. Kalau tuan-puan perasan, setiap kali saya guna memang akan ada masalah ni. Okay. Dah settle, tekan save. Alright, tekan save. Okay. Kalau katakan dia hang dan sebagainya, abaikan je. Sebab sebenarnya dia dah masuk. So kita pergi kat profile kita balik. Kalau kita tengok, dia dah tukar. Kadang-kadang dia akan macam ni, tekan refresh sahaja. Nanti dia masuk balik. So, saya pun dah tukar. Saya handsome, dah ada gambar Joe Biden, saya handsome, saya okay. Automatic, tuan-puan punya OpenIO account, OpenSea IO account ni dah boleh diakses dengan meletakkan username dekat belakang OpenSea. Saya ulang, saya tunjuk. Contoh, saya buat OpenSea.io, tekan slash, tekan Ihsan Handsome. Automatik dia masuk kat profile kita. So kalau kita nak promote kita punya page, kita kata guys, tolong lawat saya punya OpenSea profile, OpenSea.io/handsome, orang boleh masuk. Gitu. Senang. Okay. So sekarang ni kita dah ada profile page, kita nak berniaga. Nak berniaga, kita kena ada koleksi. Okay, kalau tuan-puan tak letak koleksi, agak sukar untuk tuan-puan susun puan punya gambar. So pergi balik kat gambar tadi. Kali ni kita tekan My Collection. Saya tunjuk balik. Pergi kat sini, tekan My Collection. Okay, tunggu dia loading. Okay, macam biasa cakap, kalau dia lost, refresh saja. Memang tengah-tengah malam ni, New York Times selalunya memang akan line slow. So, kita kena create satu collection. Collection ni macam orang kata sekumpulan seni lah. Kalau kita rasa kita nak jual gambar pemandangan, kita kata okay, create collection pemandangan. Lepas tu katakan kita nak jual gambar kereta, kita buat create collection kereta. So kita pun create satu collection. Okay, tekan create a collection. So kita kena pilih satu logo untuk kita punya collection. Yang ni diwajibkan, so pilihlah apa-apa logo. So saya pun letaklah gambar burn ni bagi logo kita. Pecik image tak payah, banner ni pilihan. So collection kat sini saya nak tulis abstract Ihsan. So nama yang kita tulis kat sini dia kena unik, nama collection kita. Kalau dia ada orang dah guna perkataan abstract, kita tak boleh buat dah. So kita kata abstract Ihsan. Okay, so bawah ni kita nak isi boleh, tak nak isi pun tak apa. Add kategori, saya nak jual gambar seni kan. So kita tekan add kategori, tekan add. Saya ulang balik, kat atas ni kita letak profile picture. Kita letak nama kena unik, nama koleksi kita. Add kategori, kalau kita nak jual art, kita tulis art. Nak jual collectible, tulis collectible. Tapi nak jual art, kita tekan art. So bawah ni nak isi link, bla 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 bla, sampai kat royalty. Dekat royalty, apa tu royalty? Contoh, katakan saya buat satu seni, saya jual RM100. Habis Syazwan beli dengan saya, dia jual kat pasaran RM1,000. So for any sale, after I sell to the first person, kita dapat duit tu mengalir kat kita. So kita boleh set berapa persen royalty kita. So macam saya lah, katakanlah saya letak 10%. So kalau katakan lepas ni Abi Syazwan jual gambar ni untuk RM1,000, saya dapatlah RM100. Macam tu. Dekat sini dia akan tanya, kat mana kita nak letak kita punya keuntungan tadi. So pergi kat MetaMask. Pergi kat MetaMask. Okay, tekan kat MetaMask punya logo. Alright. Tekan dekat atas ni. Account 1 ni kan. Tekan copy. Nampak ada butang kecil ni. Saya tunjuk balik Saya tunjuk balik. Pergi kat sini. Pergi kat butang atas ni account 1 ada butang copy to clipboard. Tekan. Nanti dia copy, paste kat sini. So nanti kalau ada duit-duit yang kita dapat, dia akan bayar kat sini. Okay. Nah, bawah ni tempat paling wajib kita kena tahu. Kalau kita pilih Ethereum, kita kena bayar untuk setiap gambar kita letak. Dan bayaran ni bukan murah, mahal. So tukar jadi Polygon. Saya tunjuk balik, blockchain daripada Ethereum tukar jadi Polygon. Awak letak Ethereum akan jadi sangat mahal. Kemudian dia dah tunjuk sini bayaran payment token ETH. So tak kisahlah kita ni nak pakai
Polygon chain ke, kita pakai Ethereum chain ke, tetap gambar akan dijual menggunakan Ethereum. Selain daripada Ethereum, kita boleh pilih coin lain yang dia ada tak banyak lah. Jadi USDC dengan DAI ataupun Polygon. Saya tak recommend tuan-puan pakai mana-mana coin ni. Pakai Ethereum. Sebab apa? Dekat OpenSea, gambar yang diiklankan oleh chain Polygon, orang Ethereum boleh beli. Orang Polygon boleh beli. Tak kisah. So pakai mata wang Ethereum. Jangan tukar. Jual pakai coin Ethereum. So bawah ni ada display theme. Saya tak nak tukar apa-apa. Dan saya tekan create. Okey. Kan create. Tak boleh ke? Okey. Kalau katakan ada masalah, just refresh. Selalunya, okey, dah created lah. Dah settle. Okey. So sekarang ni, bila kita pergi kat collection, kita balik macam tadi, pergi kat gambar kita, tekan my collection. Okey. Dah ada. Dah ada kita punya album. So sekarang kita nak masukkan gambar kita nak jual. Jadi kita pun tekan. Okey, kita pun tekan dekat sini. Okey, kita nak letak gambar. Kita pun pergi kat add item. Saya ulang balik, pergi kat collection, pergi kat add item. Pergi kat add item. So kat sini tempat kita nak letak kita punya barang tadi. Seni kita gambar ke, video ke, audio ke, boleh letak kat sini. So, saya pun tekan gambar tu. Saya pun ambil gambar yang telah saya buat tadi. Okey, ni lah seni yang saya dah buat. Allah, cantik betul seni yang aku buat ni. Oh, indah ni. Oh, cantik sangat. Okey. So, kita pun letak satu nama. Seni abstrak Ihsan buat. Contoh lah. Kita pun buat. Seni Ihsan buat. External link tak apa. Terpulang nak letak kat tanah. Saya tak nak letak description. Saya jual. Dok, maksimum dia 100 megabyte Maksimum picture. Ya, buat 100 masa MB. ni maksimum 100 megabyte. Kecil lah. Okay, turun. Saya jual sini sebab saya nak duit. Okay, tolong beli. Bantu saya jadi kaya. Okay. Alright. And then kat bawah ni automatic dia dah pilih kita punya abstract. Ada banyak detail lain nak tukar. Bla 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 bla. Terpulang. So kat sini supply. Kalau kita letak supply banyak, means ramai orang boleh own kita punya gambar. Tapi kesan dia bila kita banyak own, tak adalah nilai. So macam saya nak buat satu je, nak jadikan dia unik. So saya supply satu. Tekan create. Tekan create, dia akan mint. Dia tengah proses minting. Minting percuma. Tak payah bayar apa-apa. Habis dia mint, dia akan terus bawa kita ke seni kita. So macam biasa, OpenSea dengan EVM ni 10 kali masuk, 10 kali dia hang. Kita refresh saja. Jadi sekali lagi saya campaign, gunakanlah Waves. Alright. So sekarang ni kita ada dua option. Kita boleh jual secara automatik, kita boleh jual secara manual. Secara manual, nanti saya akan tunjuk. Kita tunjuk yang OpenSea dulu cara nak buat ikut OpenSea. Tekan butang sell. Saya tunjuk. Dah masuk kat seni kita, tekan sell. Okay. Memandangkan saya sedar diri, saya ni punya seni tak cantik. Saya kata okey lah, saya nak jual untuk 00.15 Ethereum. So kat bawah ni automatic dia akan convert ikut dolar lah. So harga dia akan berubah-ubah sebab Ethereum naik. So kita kata saya nak jual untuk 0.0015 Ethereum. Sekarang OpenSea dah ada restriction. Dia tak boleh lebih daripada 6 bulan. Lepas 6 bulan dia akan buang listing tu. Kalau awak nak, awak kena release balik. Tapi adakah dia tidak ada dalam blockchain? No, dia ada dalam blockchain. Awak kena release dia balik. Awak kena faham OpenSea ni dia centralized. Tapi data tu dalam blockchain. Data tu tak hilang. Awak boleh iklan balik, data tu ada. Okay? Alright. So ada baca kat sini, terma 2.5% service fee. Maknanya OpenSea akan makan duit tu. 10% saya dah kata creator royalty fee. Alright. Saya pun tulis complete listing. Ulang balik, tekan sell, masukkan harga, tangan ubah apa-apa kat sini. Dan tekan complete the listing. Okay. Dia suruh unlock. Kena unlock. Ikut je. Tak payah bayar apa-apa. Free of charge. Kalau pakai Polygon chain. Jangan pakai Wave. Nanti awak miskin kerana membayar gas je. Tolong jangan pakai Ethereum chain. Sangat mahal. Seriously sangat mahal. Okay. Dan last kali tekan sign Jangan lupa lepas unlock kena tekan sign. 2 kali lah. Sign. Alright. Siap. Settle. Awak boleh tekan butang share.
Ada butang share kat bawah ni, copy link. Lepas tu awak pun buka lah Facebook ke apa ke. Lepas tu, hi guys, saya dah buat satu iklan seni, bla bla bla. Macam mana, tolonglah beli seni saya. Lepas tu awak pun dah tutup komputer. Let's say lah, lepas minggu awak nak buka balik seni awak pergi dekat awak punya profile. Macam saya cakap tadi nak pergi profile. Contoh, OpenSea.io/Ihsan Handsome. Tadi saya dah buat nama saya, search. Sampai kat profile, kita nampak kita punya seni kat situ. Kita boleh buka, kita boleh tatap seni kita boleh menghargai keindahan seni kita dan kita kata, ya Allah cantiknya seni aku ni, sukanya lah, ya Allah suka lah, bla bla bla. Satu hari, katakan awak iklan tak ada orang nak beli. Tiba-tiba kawan awak ni sementara tengah makan kedai mamak, "Oi, bro, kau jual kat aku lah RM5, aku beli." Okay. So dia kata okay, nak beli RM5 tak ada hal, dia pun bagi physical cash. Macam mana awak nak transfer kat dia? Tadi kita tahu kalau orang tu beli, dia jual lah kan. Boleh tak awak transfer tanpa menggunakan OpenSea punya platform? Boleh. Awak pergi kat seni awak ni, awak tekan dekat gambar hadiah ni. Saya tunjuk balik, awak pergi kat seni awak tekan kat gambar hadiah, awak masukkan dia punya address. Tapi dia kena faham lah, seni ni ada kat OpenSea lah. Dia tak boleh buka kat wallet dia walaupun dekat address dia ada. Ada certain wallet je yang support. Setahu saya antara yang support SafePol. SafePol support. Okay. So awak pun masukkan address. Pak. Address ni tak sah, dia kata tak apa. Kita ulang balik. Kita pergi kat kita punya atas ni macam saya cakap tadi. Okay. Copy address. Kita pun tekan transfer. Transfer. Kita tekan transfer. Free of charge. Nak tengok, saya demo. Awak tekan transfer, dia suruh transfer, transfer. Okay, lepas transfer awak tekan sign. Okay, nanti dia akan hantar. Kalau awak dah hantar, gambar tu akan hilang daripada awak punya profile. Tapi sebab saya hantar kat diri saya sendiri, bila awak masuk ke awak punya profile, dia ada lah balik kat situ. Dia tak bagi tempat lain lah. Tapi kalau awak hantar, nanti dia hilang daripada profile awak sebab dia dah serah kat orang tu. Jadi inilah cara untuk kita mencipta dan mint dalam bahasa NFT ni, minting seni dekat dalam OpenSea. Kalau kita pakai Polygon Chain is free of charge. Boleh ke orang daripada Ethereum Chain beli? Boleh, tak ada masalah. Semua orang boleh beli dengan syarat pakai mata wang Ethereum. Blockchain, Polygon, tapi kita charge pakai Ethereum supaya semua orang boleh beli. So itu adalah berkaitan dengan iklan gambar dekat OpenSea. Jadi dekat sini sebenarnya kita dah habis pasal topik NFT. Saya buka kepada Tuan Puan untuk bertanya soalan. So OpenSea ni boleh jadi bridge juga ke untuk Ethereum Polygon Network? Macam mana soalannya? Boleh jadi macam OpenSea ni boleh jadi bridge ke untuk Ethereum, daripada Ethereum network ke network? Contoh dia macam maknanya kalau nak boleh tau. Transfer Ethereum tapi dia dari macam complicated sikit sebab you kena mint seni. Contoh lah, You tak boleh transfer pakai. You tak boleh transfer dekat you tak boleh ke transfer? Setahu saya tak boleh. Dia boleh. Contoh dia ada dua wallet kan. Satu Ethereum, dia ada dua wallet lah. Satu Ethereum network. Satu lagi dia buat Polygon network. Lepas tu dia mint sendiri dekat Polygon network dia. Okay. Lepas tu dia duit daripada Ethereum dia transfer ke ni. Boleh transfer betul. ke Polygon. Jadi kalau kita beli seni tu, nanti akhirnya seni tu akan masuk kat Polygon, Ethereum tu akan masuk kat Polygon lah. Betul lah, tak salah pun ayat tu. Tetapi OpenSea charge 2.5%. Oh, faham. So lepas tu kurang lah. Okay. Lepas tu bila kita transfer daripada kita ke orang tu pakai Ethereum, dekat belah Ethereum side kena charge. Bukan free. Tetap ada gas. Baik pakai Matic Bridge je untuk bridge. Matic Bridge tak ada charge. Faham? Dia memang boleh jadi bridge tapi dia bukanlah bridge yang sesuai lah. Yalah. Fee dia kena consider fee dia lah. Tapi sebenarnya daripada Matic pergi, tapi sama juga. Kita tak kena charge 2.5%. Kita tak kena juga. Okey, ada soalan lain daripada ahli lain? Tak ada? Yang freeze metadata tu apa, Ihsan?
freeze metadata, let me see jap. Yang dekat tu, yang ni macam kita nak freeze allow you to permanently lock. Kejap. Kita buka dekat kita punya collection. Okay. Okay. Benda ni a bit technical Okay. Bila awak letak seni awak dekat blockchain. Okay, bila awak letak seni awak kat blockchain macam awak letak gambar ni. Awak rasa apa yang store dalam blockchain? Seni ke ataupun data seni je? Kenapa nama dia NFT, non-fungible token? Sebenarnya dia ialah dua benda. Benda pertama adalah satu token yang dicipta khas untuk seni ni. Contoh kalau kita pergi dekat kita punya profile. Okay. Benda ni, this data ni, this is actually the actual seni tadi. The actual NFT is this one. Kalau kita search dalam Etherscan kita jumpa. Ada share screen ke? Tak nampak. Oh, sorry. Saya share screen. Minta maaf. Sebenarnya bila kita cakap pasal NFT ni, yang disimpan tadi bukan gambar ni, tetapi data atas ni. This thing. This hash yang ada dalam blockchain. Seni ni ada dalam server OpenSea. So OpenSea ni centralized. Okay? Seandainya kita nak letak seni tu dalam blockchain server yang dipanggil sebagai decentralized file system, kita kena tekan unlock metadata masa kita save. Tetapi ada kesan-kesan dan implikasi lah bila kita letak dalam decentralized server. Nombor satu berkaitan dengan hak cipta. Kalau kita letak kat OpenSea dan ada orang buat tuntutan hak cipta, kita boleh padam je. Kalau kita padam dah tak ada tuntutan lah. Walaupun token ni wujud, gambarnya akan hilang. Dan keduanya ialah isu kalau kita tak nak orang, kita contohlah, kita buat satu seni, lepas tu kita tak tutup aurat. Lagi 5 tahun kita sudah, kalau kita letak kat OpenSea, kita request delete, hilang lah. Tapi kalau kita letak dalam decentralized file system, forever dekat situ. Dan dia akan keep on duplicate. Dan sekarang ni, banyak decentralized file system dah charge. Even contoh macam Infura dia dah charge. Sesiapa nak mint gambar kat dia kena bayar. So saya rasa tidak perlulah untuk letak data secara blockchain lagi. Cukup sekadar dia punya identification sahaja. Jelas tak Abi? Option tu influence value ke? Tak ada. For me it doesn't influence value sebab apa? It doesn't improve value. It's just that ada setengah orang dia tak nak data tu hilang forever. Faham tak? Bila you simpan dalam centralized server, gambar ni dia boleh padam. Yang you simpan hanya dia punya hash. Tapi kalau you simpan dalam IPFS, the picture itself will be in the server, in the blockchain. Itu yang kita tak nak lah. Bukan kita tak nak, tapi implikasi dia banyak lah, especially legal. Let's say kalau ada dispute tak boleh delete, then you have to bayar royalty for the rest of your life. Okay, ada soalan lain? Tak ada? Oh, saya ingat ramai akan berminat nak tahu ni sebab biasanya soalan pasal NFT ni very interesting lah. Ramai orang kalau sebelum Suria ajar. Kalau kita beli NFT, okay, kita akan simpan dalam wallet dekat marketplace yang sama ke atau tak? Okay. When you look at the very low level, the data tu sebenarnya kat dalam blockchain. Kalau pandai coding, you boleh korek je you punya data tu daripada mana. Tetapi dekat higher level, dia akan ada di marketplace di mana you letak. Kecuali kalau marketplace tu ada integration. Contoh macam OpenSea. OpenSea ni dia ada integration dengan Rarity, dia ada integration dengan Mintable. Tapi dia tak ada integration dengan Pentas.io. So gambar dekat Pentas.io tak boleh masuk OpenSea, gambar dekat OpenSea tak boleh masuk Pentas.io. Tapi gambar daripada Rarity boleh masuk OpenSea, gambar daripada OpenSea boleh masuk Rarity. Faham ke? Faham. Sebab bukan tak boleh, boleh, tetapi dekat low level. Dekat atas kalau you pandai coding you boleh buat. Tapi dekat high level you need, macam orang kita yang tak pandai coding, kita kena depend pada platform. Kedua,
ini sebab soalan ni berkaitan dengan pentas I.O. ke? Random lah, mana-mana pun. Okay. The main issue is actually chain mana dia support. Kalau OpenSea, dia support ETH dengan Polygon. Whereas macam pentas I.O. terutamanya, dia dekat BSC. So memang tak compatible. Contoh kalau ada masalah dari segi akses dekat marketplace tu kan. So kalau kita tak boleh akses, adakah kita punya NFT tu boleh kita pindah sesuka hati? Okay. Setahu saya, NFT daripada OpenSea.io, kalau dekat chain Ethereum, dia boleh akses menggunakan SafePol. Kalau dekat lain, you have to code dekat lower level. Mungkin you boleh masuk dalam NFT group, macam nak pindahkan. Sebab bukan tak boleh, sebab your NFT is yours. It's just that you kena code, kena code untuk transfer dia. Faham. Benda ni sama juga berlaku kat dalam Wave Chain. Wave Chain, you tak payah pakai Wave Sign App, you tak payah pakai Wave Dark untuk transfer. You boleh je transfer, tapi kena code. Saya pernah buat itu memang a bit difficult. Tapi bukan kata impossible, just difficult je. Faham. Okay dok, soalan. Apa best NFT ni? Apa dia? Apa yang best sangat NFT ni? Okay. Kalau you tanya saya, NFT ni terbahagi kepada 5 juzuk lah. 5 juzuk. Juzuk pertama domain. So domain ni dia bukan benda yang baru. Domain ni daripada zaman sebelum crypto dah wujud, orang beli domain untuk jual kan. Domain-domain mahal. So I think there's no issue pasal domain. It's just that satu data blockchain, satu tak blockchain. Tutup. Kedua, collectibles. So collectible ni pun sama. Benda dah berlaku sebelum zaman blockchain lagi. Orang simpan merchandise untuk kita jual dengan harga yang akan tinggi masa akan datang. Especially collectible sukan lah. Football dan sebagainya. Ketiga dipanggil sebagai collectible / game card. So collectible / game card ni dia hype. Pada saya dia hype je. Ada hype dia naik lah. Tak ada hype dia mati. Contohnya macam kita kata kita beli penguin apa nama benda tu yang dalam slide saya tadi ada sebut tadi. Yang nama dia Paji Penguin kan. Paji Penguin tu gambar kartun-kartun bodoh-bodoh je. Dia ada hype dia naik lah. Oh ni rare, ni tak rare. Oh ni hanya 1% je wujud. Kalau ada dia mint 1,000, oh ni satu je. So dia jadi rare. Tapi once the hype hilang, value akan hilang. Contoh kita nampak CryptoKitties. Dulu orang sebut macam gila pasal CryptoKitties ni. Oh ni rare punya kucing ni sangat rare. 1 in 1 million, 1 in 10 million. Oh beli macam tu. Lepas tu hype habis, saya tengok harga pasaran sekarang berapa Ethereum je. Murah je orang jual. Okay, berapa dah kategori? Saya cakap tadi 3. Keempat ialah play to earn. So play to earn ni actually, a lot of people are using play to earn to make money. Diorang betul-betul main game, menang, dapat duit tu digunakan kehidupan seharian. So play to earn is very much dependent on the scalability lah. Buat masa ni kalau kita compare, kita main PUBG tu, game tu memang sangat interaktif. Game-game dekat blockchain tak apa-apa. Tapi eventually benda tu akan catch on. Last kali, art by itself. Apa orang gila-gila art ni? For me sebenarnya on the surface lah for me, art is nothing but for money laundering. Even in the real world pun, the higher level art yang berjuta-juta, yang bermilion-milion is nothing but just pure money laundering. Dan benda tu dia hanya transfer balik ke dalam dunia kripto. Dan dalam banyak-banyak NFT art is yang paling banyak manipulation. Contoh, dalam NFT macam awak tengok tadi saya transfer kat diri saya sendiri. Tu satu real life simulation. You bayangkan berapa ramai orang boleh buat macam tu. Dia boleh create fake address sebab bukannya orang boleh check address tu I punya ke, you punya ke. I boleh jual it. Contohlah, I mint 10 arts. Satu I jual kat diri I sendiri for 10 Ethereum. Kemudian yang lain I jual for 2 Ethereum. Di mata orang lain, wah art dia murah sebab yang first one dia jual 10 Ethereum. It's just pure manipulation. So apart from these 5, for me lah, the most speculative is art lah. Tapi it's up to you lah. Kalau you dapat jual, katakan gambar you jual and ada orang beli, itu rezeki lah. Betul-betul saya pun testing juga. Ada tu saya dapat juga jual 2 seni saya. Satu seni orang RM25 pada gambar bodoh-bodoh je. But it's luck it's luck. And this is the yang saya risau sebab ramai orang duk kejar, oh aku nak jual seni, aku nak buat duit, aku nak jual seni. It doesn't work like that. It doesn't work like that. It's not that easy. Whereas the rest tadi, the other 4, yes, you can venture with caution. Ada soalan lain? Okay, NFT
contohlah macam gambar yang Dok jual dekat OpenSea kan. Kalau Okay. aku ambil gambar tu, aku recreate balik apa semua, NFT dapat detect tak? Okay. OpenSea is a centralized server. Kena faham dia centralized. Data blockchain tu uncentralized. Dia boleh blacklist, dia boleh delete gambar tu. So maknanya kalau dia delete on the website, you tak boleh jual. Ini juga berlaku dalam website sign up app, berlaku dalam bakery swap. In fact, macam OpenSea ni dia tidak ada moderation, dia tidak ada filtering. Kalau siapa pakai sign app dengan bakery swap, dia akan filter. So dia boleh buang gambar tu daripada dia punya front end. Tapi kat back end, on the code level, you still can transfer. Macam aku kan YouTuber apa semua kan. Something kalau macam gambar tu memang ada license. Kalau kita tahu pun gambar-gambar ada license di sendiri. So kalau macam ada orang guna gambar tu, dia ambil je daripada OpenSea, digunakan dari YouTube ke apa, ada license tak? You boleh complain. Kalau you dia punya consumer, you boleh complain dekat OpenSea. Let me see. You boleh contact dia dekat dia punya ni. Ada benda ni orang actually quite a lot lah dia boleh tengok ada email dia. You boleh send an email protest untuk mengatakan bukan ni. Ada. I pernah baca lah benda ni. Kalau you adalah copyright owner, you boleh submit file copyright protest and OpenSea akan delete di gambar tu. In fact sebenarnya banyak isu benda ni sangat common berlaku. And that is why bila kita beli seni dekat OpenSea ni kena hati-hati sikit. Tapi macam cakap lah, dia delist on the front end je. Dekat bawah, the data is there. Yang keduanya, macam cakap, dia data dengan dia punya seni tu berbeza. Data tadi kat dalam centralized server unless dia pindah ke IPFS. So kalau katakan you buat protes, dia buanglah data ni. Setakat tinggal dia punya identifier je, hash dia je. Cuma kita tak boleh nak ambil tindakan pada orang yang ambil ataupun curi kita punya gambar lah kan? You boleh ambil tindakan perundangan by law. Law protects but tetap sama. Okay. Itu tak ada berubah. You see, there's a lot benda ni bukan sikit lah, quite common. Pasal dia panggil vampire NFT, fake NFT. Macam orang jual gambar fake painting in the real life, you boleh buat dispute. Tapi you nak pergi ke the legal proceeding jauh-jauh tu. Okay, next question. Anyone else nak tanya? Ada lagi satu. Okay. Macam mana kita nak tentukan nilai harga sesuatu NFT tu? Okay, this is a very interesting question. This thing is gaining momentum lah. Gaining momentum. Pernah dengar pasal Oracle tak? Okay. They are coming tapi saya tak tahu which website. Saya ada baca. There are certain website yang menggunakan AI yang akan determine value of NFT based on dia punya comparative market price. So there is also a saying there is also a speculation that sekarang ni banyak NFT yang dibeli oleh bot. And this bot dia trigger the price to get more and more and more. So eventually this bot akan dapat fair value lah. Dia akan mungkin create, dia boleh mungkin ada future AI yang boleh analyze gambar and bagi prediction of price in the future. Saya rasa tak lama. Tetapi for me is a very subjective thing. Banyak orang dia beli NFT berdasarkan dia punya artis. Contoh kalau Beeple jual NFT, nobody is going to caution lah. Confirm orang kata berharga, exact value tu tak ada lah. Kalau beli katakan daripada Ujang, cost semakin memanfaat dan dia pula sebagai senior yang semakin so biasanya dia akan buat macam tu sebagai comparison. Tapi me myself personally, I won't venture in NFTs, but I rasa it's a very speculative market. Coin pun dah cukup spekulatif, NFT is more speculative. Memang hype kan? It's not just about hype lah. It's even worse daripada hype. Sebab apa? Coin, you trade, NFT is just single asset. So orang boleh manipulate. Sekarang ada banyak bot trading. Bot yang akan trigger buy sell sesama diorang untuk pump up NFT. NFT pun kena pump sekarang ni. Okay, any more question? Tak ada? Alright.
So kita pun dah pukul 10.30. Macam saya cakap, kalau kita 1 jam, saya serahkan balik majlis kepada Brother Azim dengan Abi Syazwan lah. Okay. Tak apa, kita akhiri dengan tasbih kifarah dan suratul as. Subhanallah.